Hai, Assalamualaikum. Kembali kita lagi dalam Buletin Gajah untuk minggu ini. Jadi inilah dia rangkuman berita terbaik untuk minggu ini. Yang pertama, CIMB saman balas mereka yang dibekukan akaun minta 1.39 juta ringgit dengan faedah. Macam semua tahu, daripada bulan 2 hari tu, CIMB ada buat hal dengan ramai pengguna dia. Ramai pengguna komplain dalam akaun dia tiba-tiba dikreditkan banyak duit yang bukannya duit pengguna tu sendiri. Bila dikomplainkan, CIMB respon dengan kata itu semua adalah ralat pemprosesan. Dan berikutan dengan tu pula, ada 12 pihak telah filekan saman kepada CIMB untuk ambil tanggungjawab lah ke atas kes tu. Tapi pada 30 Mac baru-baru ni, CIMB pula ambil tindakan untuk filekan balik saman kepada 12 pihak yang nak saman CIMB tu. Bukan tu saja tau, CIMB minta untuk perintah dikeluarkan kepada pihak-pihak ni untuk membayar balik 1.39 juta ringgit beserta dengan faedah. Kalau korang nak tahu, jumlah 1.39 juta ringgit ni adalah jumlah amount yang tak sengaja dikreditkan kepada akaun-akaun 12 pihak ni tadi. Menurut CIMB, kenapa diorang decide untuk saman balik 12 pihak ni adalah disebabkan 12 pihak ni tak ada inform apa-apa pun dekat CIMB sewaktu dana tu telah tersalah masuk ke dalam akaun diorang ni. Dan juga katanya pihak-pihak ni telah menggunakan dana yang telah dikreditkan ke dalam akaun diorang. Jadi mengikut kontrak yang sah, CIMB kata diorang memang ada hak untuk dapatkan balik dana pendua daripada akaun-akaun tu. Tambahan lagi, CIMB kata plaintiff yang menyaman CIMB ni telah menyalahgunakan dana-dana yang tersalah kredit ke dalam akaun-akaun diorang. Yang mana CIMB kata 12 pihak ni telah mengambil kesempatan ke atas dana yang telah disalah kreditkan tu. Of course lah, hal ni sebenarnya telah banyak timbulkan kemarahan orang ramai sebab masalah ni semua berpunca daripada CIMB sendiri. Tapi walaupun dia try untuk saman balik orang-orang yang saman CIMB ni, CIMB ada juga berjanji untuk tawarkan jalan penyelesaian kepada pelanggan-pelanggan lain yang terjejas. So, korang rasa daripada kes saman menyaman ni, siapa sebenarnya yang bersalah dalam hal ni? Adakah CIMB yang patut menang ataupun 12 pihak tu yang ada hak untuk menang? Tablet peranti siswa diperlihat oleh Menteri. Lengkap dengan tablet, papan kekunci dan stylus. Buat pelajar-pelajar IPT dari golongan B40, permohonan untuk peranti siswa akan dibuka mulai 15 April 2022 nanti. Tan Sri Anwar Musa ada memberitahu tentang beberapa spesifikasi lah tentang tablet yang akan diberikan ni nanti. Termasuk dengan RAM sebesar 4GB, skrin sebesar 10.1 inci, keyboard dan juga stylus. Dan tak lama lepas tu, Tan Sri Anwar Musa ada upload 3 gambar tablet yang dipercayai akan diagihkan melalui pakej peranti siswa. Dan kalau korang tengok pada gambar yang telah diupload oleh Anwar Musa ni, ada sebuah tablet dalam satu casing dan ada keyboard serta stylus. Walau bagaimanapun, daripada gambar ni kita boleh tengok memang tak nampaklah jenama tablet ni. Tapi kalau tengok pada design tablet yang ada dalam gambar ni, komponen-komponen yang digunakan ni seakan-akan macam peralatan yang diperbuat daripada kilang OEM. Dan berkemungkinan, kita orang dekat Wiser ni maybe predict lah jenama tablet ni boleh jadi Lenovo ataupun yang berkaitan lah sebabnya dia punya keyboard dan juga stylus adalah buatan OEM. Tapi apa pendapat korang bila tengok gambar tablet yang mungkin akan diagihkan melalui program peranti siswa ni? Korang rasa tablet ni adalah tablet yang berkualiti ataupun hanyalah tablet yang biasa-biasa tak ada kualiti? Seterusnya, denda RM200,000 jika pelitup muka bukan perubatan tak diperakui SIRIM. Untuk pengetahuan semua, mulai 4 Julai 2022, semua pengilang dan pengimport face mask bukan perubatan wajib memohon persijilan MS SIRIM dan juga penandaan daripada SIRIM QAS International Sendirian Berhad. Hal ni berikutan pewartaan pelitup muka di bawah Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Pelitup Muka Bukan Perubatan di bawah Akta Perihal Dagangan 2011. Okey, macam yang semua tahu, kalau kita tengok dekat mana-mana, dah banyak sangat non-medical face mask yang ada kan dekat pasaran. Tapi, tak semua face mask ni menepati piawaian ataupun berikan kualiti yang patutnya kita dapatlah daripada face mask yang betul. Jadi, disebabkan tu, KPDN HEP, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, mengambil langkah untuk memastikan face mask bukan perubatan sama ada import ataupun keluaran tempatan menepati piawaian keselamatan yang ditetapkan. Label MS SIRIM ni
ni yang kita selalu tengok kalau contoh macam kita beli extension kan ada dekat extension ada tanda sirim tu, itulah tanda sirim yang wajib diletakkan pada kotak face mask bukan perubatan ni nanti. Melalui undang-undang ni, mana-mana peniaga individu yang didapati gagal mematuhi syarat peraturan ni boleh didenda sehingga RM100,000 dan penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali untuk kesalahan pertama. Manakala yang kesalahan berikutnya, kalau dia buat second time, boleh meningkatkan had kepada RM250,000 dan juga penjara 5 tahun. Itu untuk peniaga individu. Untuk company yang langgar peraturan pula, yang mana company yang keluarkan face mask, company ni akan berdepan denda sehingga RM200,000 bagi kesalahan pertama. Dan kalau dia buat lagi kesalahan yang sama lepas tu, akan dinaikkan sehingga RM500,000 denda. Bagi Nat, peraturan yang ditetapkan oleh KPDN HEP ni sebenarnya baguslah sebab kita nak pastikan face mask yang kita pakai ni ada kualiti, bukannya pakai untuk fashion saja-saja. Dan jangan risau, peraturan yang ditetapkan ni hanya untuk pengimport dan penjual sebab mereka lah yang harus bertanggungjawab untuk menyediakan face mask yang berkualiti untuk kita semua. Sebabkan throttling, siri Galaxy S22 mula dilupakan di negara sendiri. Baru-baru ni, kecoh tentang isu GOS iaitu Gaming Operating Service yang telah memburukkan nama Samsung di negara dia sendiri iaitu Korea Selatan. Kalau korang nak tahu, GOS ni merupakan satu perisian tersembunyi yang melimitkan prestasi CPU dan GPU peranti Galaxy S22. Dan disebabkan tu, jualan untuk siri S22 memang menjunam habislah, tak laku. Sebulan lepas tu pula, Samsung telah ambil tindakan untuk mengemaskini peranti S22 dengan membuang sistem GOS. Lepas Samsung dah buang GOS tu pula, syarikat rangkaian daripada Korea Selatan iaitu KT dan LG U+ telah naikkan subsidi untuk peranti S22 supaya dapat naikkan balik jualan Galaxy S22. Kalau korang nak tahu, banyak sebenarnya subsidi yang telah dinaikkan oleh dua syarikat ni. Sebab apa? Sebelum ni, subsidi untuk S22 dan juga S22 Plus hanyalah sebanyak RM150,000. Dan selepas isu GOS ni, dua-dua syarikat ni menaikkan subsidi kepada RM500,000 untuk kedua-dua peranti S22 dan juga S22 Plus. Tapi untuk S22 Ultra pula, subsidinya masih kekal sama sebanyak RM500,000. Tapi walaupun jualan S22 dekat negara sendiri dah berkurang, ada wakil daripada syarikat Samsung ni sendiri, dia kata dia tak percayalah masalah GOS ni menjadi sebab kepada jualan ni tak laku. Sebab dia kata masih ada lagi pengguna yang beli S22 bukan untuk buat gaming. Kesian Samsung keluarkan phone flagship tapi tak laku dekat negara sendiri. Tak perlu beli dah. Mungkin langganan iPhone nanti serendah RM148 sebulan sahaja. Baru-baru ni ada berita yang mengatakan Apple akan menawarkan plan langganan secara bulanan untuk orang-orang yang berminat nak pakai iPhone. Baru-baru ni ada berita yang mengatakan Apple tengah consider untuk menawarkan plan langganan secara bulanan untuk pelanggan-pelanggan Apple memiliki iPhone sendiri. Dan berikutan dengan berita ni, seorang jurnalis daripada Bloomberg iaitu Mark Gurman, dia mendedahkan harga untuk plan langganan Apple ni nanti tau. Kalau korang tengok pada harga yang mungkin akan ditawarkan untuk siri iPhone 13, harganya akan bermula dengan RM148 sebulan untuk iPhone 13 sehinggalah RM210 untuk iPhone 13 Pro Max. Kalau nak fikirkan balik, mungkin plan langganan daripada Apple nanti akan dapat buat Apple jana pendapatan yang lebih tinggi. Sebab apa? Kebanyakan pengguna iPhone, diorang akan mula upgrade phone lepas dalam masa 2 tahun. Upgrade daripada iPhone 13 contohnya akan upgrade ke iPhone 14, lepas tu iPhone 15. Bukan setakat tu je, kita sendiri selalu nampak ada ramai orang beli iPhone melalui syarikat-syarikat telco dan diikat kontrak selama dalam 2 ataupun 3 tahun kan. Berdasarkan laporan daripada Mark Gurman ni juga, Apple diramalkan akan menawarkan plan langganan ni bermula tahun depan, tahun 2023. Tapi walaupun dia kontrak, untuk nak fahamkan macam mana cara plan langganan iPhone ni, dia seolah-olah macam Netflix lah. Kalau kita subscribe, kita boleh guna. Kalau kita dah stop bayar, kita tak boleh guna. Sama juga macam langganan iPhone ni nanti, kalau berhenti bayar, kita tak dapatlah nak guna iPhone tu. Kena pulangkan balik dekat Apple. Berita terakhir, setaraf Apple dan Samsung, Realme pun tak bagi pengecas dalam kotak. Sebelum ni, trend tak bagi charger ni start dengan Apple. Kemudian Samsung perli Apple, tapi Samsung pun ikut sama, tak bagi charger. Lepas tu Xiaomi pula ikut, tak bagi charger untuk model Mi 11. Lepas Xiaomi, Realme pula sekarang yang ikut, tak nak bagi charger untuk model Narzo 50A Prime.
Macam jenama-jenama lain juga, Realme bagi alasan yang sama iaitu untuk menjaga alam sekitar. Nak jadi bebas karbon bermula tahun 2025. Berita baiknya dekat sini, hanya model Narzo 50A Prime saja yang tak dapat charger dalam kotak. Tapi kalau tengok pada jenama-jenama lain, model yang tak dapat charger ni adalah model-model flagship diorang. Tapi Realme, dia pilih model mid-range iaitu model Narzo untuk tak bagi charger. Cuba korang fikir, biasanya golongan yang beli phone mid-range ni ada bajet takat tu je. Kalau dah phone ni tak ada charger, kan dah jadi satu hal nak kena spend beli charger lain. Itulah dia rangkuman berita untuk minggu ini. Kita jumpa di Buletin Gadget minggu hadapan.